Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan kurnianya kita diberi kesempatan, diberi nyawa hidup dan diberikan peluang untuk kita menyambut Hari Raya Aidiladha pada tahun ini. Hari Raya Aidiladha yang kita akan sambut tidak lama lagi ini sebenarnya mempunyai hikmah yang besar, mempunyai kelebihan yang banyak. Kerana di dalamnya terkandung banyak ibadah-ibadah yang boleh kita laksanakan untuk meraihkannya. Di samping kalau dengan menggunakan ayat meraihkan, kita lebih sinonim dengan bergembira. Tetapi Hari Raya Aidiladha ini lebih penuh dengan perkara-perkara yang melibatkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah saya cuba untuk berkongsi beberapa perkara yang dikaitkan dengan Hari Raya Aidiladha. Sebagaimana maklum bahawa pada musim bulan Zulhijjah ini adalah disebut sebagai bulan haji, di mana para jemaah akan menunaikan haji tidak lama lagi. Apatah lagi pada Jumaat tahun ini adalah Hari Arafah. Kerana haji itu sangat sinonim dengan Arafah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-Hajju Arafatun. Haji itu adalah Arafah, yang menunjukkan bahawa tunggak utama pelaksanaan ibadah haji adalah Arafah. Dan haji ini adalah rukun daripada rukun-rukun Islam, sebagaimana hadis Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa itta'iz zakah, wal haji, wa saumi Ramadan. Islam itu didirikan dengan 5 perkara. Yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah, seterusnya mendirikan solat, menunaikan zakat, menunaikan haji dan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Jadi rukun Islam itu kita laksanakan pada bulan Zulhijjah, iaitu pada tahun ini, yang juga kita sambut Hari Raya Aidiladha. Itu kita maklum pada Saban tahun. Dan berikutan daripada itu, selain menunaikan ibadah haji, maka pada hari Arafah ini juga kita lebih merujuk kepada orang yang tidak pergi menunaikan ibadah haji di Mekah. Mereka diberi peluang untuk menunaikan ibadah dengan berpuasa. Pada bulan Zulhijjah ini, selain orang menunaikan ibadah haji, kita yang berada di negara masing-masing yang tidak diberi kesempatan untuk menunaikan haji pada tahun ini, kita berpeluang untuk melaksanakan ibadah pada hari Arafah dengan berpuasa. Jadi saya berhasrat untuk menyebut beberapa kelebihan pada hari Arafah dan juga beberapa kelebihan atau beberapa panduan untuk melaksanakan ibadah korban. Kelebihan pertama hari Arafah ini adalah dia merupakan hari di mana agama ini telah sempurna. Sebagaimana hadis yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang bermaksud, wahai Amir Al-Mu'minin, satu ayat di dalam kitab kamu, yakni Al-Quran yang kamu membacanya, jika ia ke atas kami sekalian bangsa Yahudi, maka kami akan mengambil hari tersebut sebagai perayaan. Umar bertanya, apakah ayat itu? Dia berkata, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Umar berkata, kami telah ketahui hari tersebut dan tempat turun ayat tersebut ke atas Nabi SAW ketika baginda SAW berdiri di Arafah pada hari Jumaat. Maka menunjukkan bahawa
Islam itu telah sempurna pada hari Arafah. Kelebihan kedua mengenai hari Arafah ini, dia adalah hari raya bagi umat Islam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yaumu Arafah wa yaumun nahar wa ayyam at-tashrik aiduna ahlul Islam wa hiya ayyamu akli wa syarbin. Yang bermaksud hari Arafah, hari korban serta hari-hari tasyrik adalah hari raya kita orang Islam, dan ia adalah hari makan dan minum sebagaimana yang diriwayatkan Abu Daud. Banyak lagi kelebihan-kelebihan pada hari Arafah. Antaranya kita digalakkan untuk berdoa pada hari tersebut. Ini sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmizi yang bermaksud sebaik-sebaik doa adalah doa pada hari Arafah. Begitu juga ibadah yang biasa kita buat pada hari Arafah ini adalah dengan berpuasa. Ini sebagaimana yang disebut di dalam hadis Nabi SAW, galakan untuk berpuasa dan kelebihan berpuasa pada harinya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, yang bermaksud puasa pada hari tersebut, yakni pada hari Arafah, akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan akan datang. Setelah kita berpuasa pada hari Arafah, yakni 9 Zulhijjah, masuk pada 10 Zulhijjah, kita akan menunaikan solat Hari Raya Aidil Adha. Selepas solat Hari Raya Aidil Adha, kita menunaikan satu ibadah yang juga cukup besar, iaitu ibadah korban. Ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Dan tunaikanlah solat serta lakukanlah sembelihan, yakni melakukan ibadah korban. Di mana ibadah korban ini dituntut setelah kita selesai menunaikan solat Hari Raya Aidil Adha, hendaklah kita berkorban. Berkorban ini juga banyak fadilat dan kelebihan yang kita boleh dapati daripada ibadah tersebut. Selain kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga mampu membantu golongan-golongan yang memerlukan. Kita kenyangkan perut-perut orang miskin dan kita memperbanyakkan sedekah daripada daging-daging korban yang kita lakukan. Dan ibadah korban ini juga berpanjangan sepanjang hari tasyrik, menunjukkan bahawa dia adalah satu tuntutan. Bahkan para ulama menyebut bahawa ibadah korban ini merupakan sunat muakkad yang hendak kita lakukan sebagai satu galakan. Bahkan disebut juga, ulama menyebut bahawa hukum korban ini bukan sahaja sunat muakkad, tetapi dia dalam kategori alal kifayah, yang mana mesti ada dalam satu masyarakat, dalam satu penempatan itu melakukan ibadah korban sebagai syiar agama Islam dan sebagai syiar kita bergembira menyambut Hari Raya Aidil Adha. Saya kira setakat itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.